Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Liridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang saya kasihi, lagi saya hormati, lagi diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam ni kita diberi taufik oleh Allah, ditemukan lagi, diberi nikmat sihat dan kesempatan dapat kita bertemu, tak lain dan tak bukan untuk sama-sama kita bermuzakarah tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ibadah kita sehari-hari, iaitu sembahyang. Jadi untuk tidak melengahkan waktu, kita sambung lagi bacaan kitab kita yang pertama, kitab Munyatul Musalli, muka surat berapa itu last 22 sudah sunat amat dah. Dah sudah. Sunat hayah dah. Tinggal sikit lagi. Sunat hayah. Hayah. Rasanya muka surat 25. 25 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Amin. Ni sunat-sunat hayah dalam sembahyang ni. Jadi sunat hayah ni banyak. Kalau sunat ab'ad dulu 8. Ini sunat ab'ad kalau tinggal suruh sujud sahwi. Kalau sunat ab'ad tinggal sujud sahwi. Sunat hayah kalau tak buat tak disuruh sujud sahwi, tapi hukumnya makruh tinggalkan, sebab dia mencacatkan pahala, tak sempurna. Jadi kita sampai yang ke-10 malam ni. Dan demikian lagi sunat mengangkatkan dua tangannya tatkala, makna sewaktu bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Makna mana-mana rakaat yang kita bangun daripada tahiyat awal, waktu nak bangun qiyam tu, sunat kita angkat tangan tu. Kadang-kadang ada orang di tiap-tiap rakaat dia angkat, betul? Tiap-tiap rakaat, tiap-tiap kali dia bangun daripada sujud, bila bangun berdiri mesti dia angkat tangan. Dia sebenarnya ada tempat-tempatnya. Dia di antara ni selepas daripada rakaat yang mana ada duduk tahiyat awal. Tu kalau yang angkat dia tak mana dia tak dapat apa benda, dia tak buat benda, tak disunatkan situ. Dia tak, tapi tak mencacatkan ni ke. Makruh lah juga, benda tak suruh buat. Benda tak disuruh buat, kita buat di setiap kali tahiyat awal. Makna mana-mana rakaat yang ada tahiyat awal, bangun tu angkat tangan. Sunat angkat tangan. Angkat tangan macam takbiratul ihram lah. Dan setengah daripadanya daripada sunat hayah mengucap, yakni membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali yang disunatkan? 3 kali kurang-kurangnya di dalam rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, maknanya maha suci Tuhanku. Maha suci ini dengan makna tidak ada sebarang sifat-sifat kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku yang maha besar. Wa bihamdihi, dan segala puji baginya, bagi Allah. Kalau meringkaskan subhana rabbiyal azim boleh? Tak cukup mana dia lah. Subhana rabbiyal azim tak cukup. Makna tidak ikut sunnah lah. Nabi duk suruh baca sampai wa bihamdih. Makna yang disebut dalam kitab ni maknanya sunnah lah. Sunnah tu maknanya apa yang dibuat oleh Rasul. Apa yang dibuat oleh Rasul ni ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Pun yang wajib pun panggil sunnah juga, yang sunat pun panggil sunnah juga. Meninggalkan benda haram pun sunnah Nabi juga. Meninggalkan benda makruh pun sunnah Nabi juga. Selain daripada pakaian dia bagian itu sunnah lah. Mana apa-apa yang dikerjakan yang dibuat oleh Nabi itu panggil sunnah lah. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali dalam rukuk. Kalau kita sembahyang berjemaah, kita jadi imam macam 3 kali dah lah. Kan?
kecuali rakaat yang terakhir. Contoh Abang Yus Abang Nas jadi imam. Okey. Rakaat yang keempat dah ni ataupun rakaat akhir dah ni. Baru Abang Nizam datang. Kan? Maknanya sunat abang panjangkan sikit. Bagi dia join. Nak bagi dia peluang supaya dapat satu rakaat. Kan maknanya kita tunggu dia dalam rukuk lah. Tapi apabila ada harapan orang nak masuk sembahyang. Kalau tak ada, macam biasa je lah. Maknanya saya Abang Nas Abang Nas maknanya jadi imam rakaat yang keempat. Maknanya tahu ada kawan baru sampai. Dia pun maknanya kita tahu dia nak masuk sembahyang tu. Maknanya kalau kita sami Allah kan, dia dah hampa satu rakaat. Maknanya dia dah tak dapat satu rakaat berjemaah tu, dia dah tak dapat. Itu sebab sunat dipanjangkan sikit. Bacalah 7 kali ke Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tapi niat kita menunggu tadi kerana Allah, bukan kerana pangkat dia gaja ke contohnya. Bukan. Okay. Dan dilebihkan pada rukuknya, kemudian daripada tasbihnya jika orang munfarid. Yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tadi tu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali dalam rukuk, dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali dalam sujud. Dan dilebihkan, makna ditambahkan lagi pada rukuknya, makna bacaan rukuk tu selepas daripada subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Tapi kalau munfarid ni makna sembahyang seorang. Tak ada kait dengan sesiapa pun, tak ada nak tunggu sesiapa pun, tak ada nak meraihkan sesiapa pun. Kita sembahyang seorang, tak kira sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, kan, tahajud ke, sembahyang apa ke. Baca ni disunatkan lagi, baca panjang sikit, ada tambah dia. Allah lepas daripada subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bi qadami. Artinya, ya Allah, aku rukuk ni untukmu, yakni kerana-Mu ya Allah. Kalau kata untukmu, Allah Ta'ala tidak mengambil sebarang manfaat daripada amalan yang kita buat. Itu kita kena ingat. Itu di antara makna ketuhanan tu. Di antara makna ketuhanan tu, Allah Ta'ala, di antara sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ialah dia tidak mengambil sebarang manfaat dan faedah dengan makhluk yang dia ciptakan dan dengan sebarang hukum hakam yang dia perintahkan. Dia tak ambil manfaat sebab dia tak berhajat kepada yang lain. Kalau orang tanya sebab apa Allah Ta'ala tu dipanggil Maha Kaya, sebab apa Allah tu dipanggil Maha Kaya? Kerana dia tidak berkehendak dan tak berhajat kepada segala sesuatu. Sedia kali lagi dia dah bersifat dengan kaya dah. Bukan selepas dia menjadikan langit dan bumi, alam ni baru dia bersifat kaya dah. Sebab tu Allah Ta'ala tu, kalau dalam kitab Tauhid, kaya Allah Ta'ala tu dipanggil kaya yang hakiki, kaya yang sebenar-benar. Adapun kaya kita manusia ni namanya kaya muqayyad, kaya majazi, kaya pinjam. Dengan makna kekayaan kita tu bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi nikmat harta contoh. Lagipun sekaya-kaya manusia ni, contohlah kita banyak harta pun, kita masih lagi berhajat kepada taufik Allah, pertolongan Allah dan macam-macam lagi. Bahajat makan, bahajat minum. Jadi kita bukan kaya yang sebenar-benar. Kaya kita ni kaya pinjaman. Adapun kaya Allah bukan disebabkan Allah memiliki langit dan bumi. Bukan dengan sebab Allah memiliki alam. Bukan sebab Allah Ta'ala memiliki syurga dan neraka, tidak. Kaya Allah sebab dia tak berkehendak dan tak berhajat kepada sesuatu. Itu maksud kaya Allah tu. Jadi lain kali kalau kita doa, wahai Allah yang Maha Kaya, kita faham tak kenapa dipanggil kaya tu? Sebab dia tak berhajat kepada yang lain. Kalau kita kaitkan, kalau kita kata Allah Ta'ala tu kaya dengan sebab memiliki alam, maknanya sebelum ada alam dia tak bersifat kaya. Sebab tu kaya Allah tu bukan bersangkut paut dengan adanya alam. Dipanggil kaya tu kerana dia tidak berkehendak dan berhajat pada sesuatu. Dia tak ambil manfaat pun pada sesuatu. Dia suruh kita sembahyang, faedahnya atas kita. Allah Ta'ala perintah suruh kita belajar, faedahnya atas kita, bukan atas Allah. Itu Maha Kaya dia Allah. Aku beriman kepadamu. Sebut iman ni, iman ni maknanya keyakinan, kepercayaan, penerimaan, persetujuan di dalam hati dengan apa-apa sahaja yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi tunjukkan, hati kita setuju. Itu makna iman. Walaupun kita tak buat.
kita tak semayang, tapi kita setuju dengan hukum semayang, itu nama iman. Yang mendirikan semayang tu namanya Islam. Itu beza Islam dengan iman. Ada orang Islam tapi dia tak beriman. Maksudnya ada orang semayang tapi hati tak percaya dengan Allah. Dia percaya macam percaya kawan-kawan. Dia percaya kepada Allah tu macam percaya kawan-kawan. Maksudnya ada kala tempat-tempat dia tak percaya. Itu. Setuju ada tempat. Makna kepercayaan daripada Allah tu macam dia letakkan pada kawan-kawan tu. Kan macam kawan kan, ada kadang-kadang kalau dalam bab ni dia cerita kita percaya. Memang dia tak tipu. Tapi kalau dalam bab ni 10 dia cakap, tu kepercayaan kita lah tu kan. Maka sebab tu kepercayaan kita kepada Allah tak boleh kita samakan seperti mana kepercayaan yang kita letak pada orang lain. Maknanya kita dah mensyirikkan kepercayaan tu. Mensyirikkan ni makna menyamakan kepercayaan kita. Tak boleh. Dan aku beragama Islam kerana-Mu, pendengaranku, penglihatanku, otakku, makna akalku dan tulangku dan apa yang ditanggung oleh kakiku khusyuk kepadamu. Tu bacaan tu erti dia. Kalau sembahyang seorang, kalau kita hafal tu, bacalah, dapatlah lebih sikit. Kalau sembahyang berimam, kalau kita jadi imam tak payahlah baca panjang-panjang tu. Makna meraihkan makmum kat belakang. Kadang ada yang uzur, kan, ada yang tak boleh tunduk lama. Jadi imam, kita kena raihkan makmum. Jangan ikut sihat kita. Mentang-mentang kita muda, jadi imam muda, baca panjang-panjang sampai pitam mokcik belakang. Sebab sebenarnya hukum nak baca surah panjang ni kena minta izin dulu. Sebut dalam kitab pedoman sembahyang jemaah tu, kalau saya imam, saya malam ni saya nak baca surah Al-Baqarah contoh. Minta izin daripada makmum. Mana Mak Isyak ni saya nak baca surah panjang sikit dalam 5 minit. Setuju tak? Kalau dia orang kata setuju, boleh. Kalau diam, ada ulama kata kalau diam pun tak boleh pakai juga. Sebab nanti akan mengganggu orang awam. Kadang-kadang ada yang baru, orang ni kadang-kadang tak pernah sembahyang, baru sekali first time nak sembahyang, kena imam macam tu, langsung putus asa dia nak sembahyang. Kalau macam ni tak payahlah. Kan, sebab tu kita nak kena tanya. Kalau masbuk ni Ustaz. Kalau masbuk, dia jadi imam, ada orang datang, kita kena ringkaskan ke ataupun kita kena mati? Tak ada, imam tak ada masalah dengan makmum masbuk. Mati banyak ni Ustaz. Boleh. Boleh. Yang ke-14nya sunat hai'ah. Demikian lagi, maknanya sunat lagi dilebihkan kemudian daripada tasbih sujud. Yang tu tadi sambungan bacaan tasbih pada rukuk. Yang tadi tu. Yang ni sambungan bacaan tasbih pada sujud. Lepas kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kan, 3 kali sambung yang ni pula. Allahumma laka sajadtu. Tadi rakaat tu makna aku sujud. Sajad tu makna aku sujud. Wa bika, dan dengan kau ya Allah amantu, aku percaya, aku yakin, aku terima. Walaka aslamtu, dan kerana engkau lah aku Islam. Wa sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Inilah bacaan yang kita baca dalam sujud sejadah tu. Sajada wajhiya lilladhi. Sujud sejadah tu yang pagi Jumaat kadang-kadang, kan, dia baca surah Alif Lam Sajadah tu sampai satu ayat tu, turun terus sujud sekali, kan. Dalam sujud tu baca yang ni lah. Baca daripada tu. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca 3 kali. Apa tu naik balik pergi balik. Kena baca Arab ke Ustaz? Baca Arab ke? Bahasa Melayu tak boleh. Bahasa Melayu batas mayang. Tak boleh. Bahasa Melayu tak boleh. Bahasa Cina pun tak boleh. India pun tak boleh. Speaking pun tak boleh. Mayang. Dia mesti bahasa Arab. Okey, kemudian dan setengahnya daripada sunat ab'ad. Sunat hai'ah, sunat ab'ad pula dah. Sunat hai'ah mengucap sami'allahu liman hamidah. Sunat tu ucap tu. Sami'allahu liman hamidah tu. Sunat ucap tu. Serta permulaan angkat kepalanya. Maka apabila berdiri dibacanya Rabbana lakal hamdu. Ini di sisi mazhab kita Syafi'i, Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal ham. Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu Hanafi Hanbali. Maksudnya Rabbana
Dia beza dia. Ada riwayat lah mungkin bergantung hadis-hadis yang kalau di sisi Hanafi dan kalau Hanafi yang Bali dia ada walakal hamdu. Sebab tu kalau di Mekah Madinah tu kita tengok kan, kalau rancangan solat apa? Tarawih tu kan. Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kita pun tiru juga walakal hamd. Jadi kata ini Syafi'i tapi JC lain ni. Ibaratnya macam tu lah kan. Kita bacalah lakal hamd sebab Imam Syafi'i dok meriwayatkan mana di sisi mazhab Syafi'i mengatakan Rabbana lakal hamd. Walakal hamdu mazhab lain. Orang panggil khilaf mazhab tu. Khilaf mazhab ni dengan sebab imam-imam yang empat ni dia tak boleh tiru. Dia tak boleh tiru Imam Syafi'i, dia tak boleh tiru Imam Malik. Dia tak boleh tiru. Dia sampai peringkat macam tu. Yang dikatakan mujtahid mutlak ni, macam kita empat orang ni semua mujtahid mutlak kan. Dah sampai tahap ilmu memang tahap gaban gila kan. Maknanya kena buat fatwa masing-masing. Berdasarkan Quran dan hadis. Abang Yus faham macam mana? Abang Nas faham macam mana? Abang Yus abang macam mana? Makna masing-masing kena keluarkan hukum sendiri. Saya tak boleh kata ikutkanlah tak boleh. Dia sampai peringkat macam tu. Jadi hadis Nabi bukan satu, banyak. Hadis Nabi banyak. Jadi adalah tempat ambilan tu yang jadi khilaf tu. Maliki dia faham macam ni, Syafi'i dia faham macam ni. Itu yang jadi khilaf mazhab. Semuanya ambil daripada Quran hadis juga. Tapi oleh kerana dia orang ni mujtahid mutlak, makna bebas dia orang ni ada kemampuan dan amanah mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis tu. Dia sampai peringkat tu. Bukan kecil-kecil anak dia punya ilmu tu. Sampai peringkat diberi kepercayaan tu. Bukan dia yang mengangkat diri dia tak. Ulama pada masa tu. Ulama yang dahsyat-dahsyat, yang hebat-hebat tu, mengangkat mereka, bukan dia angkat diri sendiri. Walaupun Imam Syafi'i tu dia anak murid daripada Imam dia mengaji je, tak ada masalah. Dia belajar. Macam Abul Hasan Al-Asy'ari tu, yang asalnya dia Mu'tazilah. Asal dia Mu'tazilah yang bawa ilmu tauhid di sisi ahli sunnah wal jamaah tu kan. Iaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia asalnya bukan ahli sunnah dia. Dia asalnya Mu'tazilah. Tapi oleh kerana ada perkataan, ada mana kefahaman daripada guru dia yang menyalahi kebijaksanaan dia tu, dia tak boleh terima, tu yang dia keluar, dia tinggalkan Mu'tazilah tu. Kes apa? Fahaman Mu'tazilah ni, Allah mesti bagi benda baik dan mesti bagi benda yang terlebih baik pada makhluk ni. Itu fahaman Mu'tazilah. Jadi di situ timbul kesamaran pada Imam Asy'ari. Kalau macam tu, kalau iktikad kita mengatakan Tuhan ni mesti bagi benda baik, tak ada benda jahat. Dan tu yang dia bagi perumpamaan. Dia tanya guru dia, apa pandangan guru dia pada 3 orang lelaki-lelaki, adik-beradik, 2 orang dewasa dah balik, seorangnya baik, seorangnya jahat. Yang seorang ni kanak-kanak belum balik. Yang ni dia tanya guru dia, yang besar ni dia sempat dewasa, sempat balik dan buat amal soleh. Kalau dia mati, Tuhan letak dia di mana? Tok guru dia kata masuk syurga. Yang kedua ni dah balik, tapi dia tak buat ibadat, dia buat maksiat. Kalau mati masuk mana? Neraka. Sudah tu yang kecil ni, kalau dia mati nak masuk mana? Padahal dia tak balik lagi. Masuk syurga kata dia. Masuk syurga. Lepas tu dia tanya, di antara yang kecil ni dengan yang dewasa soleh tadi, syurga siapa yang paling hebat? Dia kata yang nombor 1 lah, sebab nombor 1 ni dah buat ibadat. Makna dia punya pahala dia lain lah. Yang ni hanya sekadar, maknanya dia tak diberatkan je. Dah tadi macam mana Tok Guru kata Tuhan mesti bagi benda baik. Yang seorang tu masuk neraka tu kerja siapa? Yang seorang ni asal martabat dia rendah daripada abang dia. Dah kata yang terlebih baik mestilah sama dengan abang dia. Jadi daripada situ dia ijtihad, dia keluar daripada Mu'tazilah. Tadi dia buat pahaman ahli sunnah wal jamaah. Itu asal dia. Tapi yang Mu'tazilah tu masih betul lagi ke? Dia fasik. Masih macam ni? Dia fasik ni orang tak boleh buat kira lah. Macam tu, fasik ni orang berdosa, orang melakukan maksiat. Fasik. Kan sampai fasik ni berat sampai tak boleh terima saksi dia. Sampai macam tu peringkat dia. Orang fasik ni. Kan nak jadi wali nikah, jadi saksi nikah, mana boleh fasik. Sampai tak boleh tak percaya.
Tak ada kepercayaan. Islam tak bagi kepercayaan pada orang fasik. Hari tu tak macam yang ahli sunnah ni dia punya itikad pasal yang tadi tu. Pasal Allah bagi yang terbaik. Itikad. Mana ahli sunnah beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan yang baik dan yang buruk. Itu akidah kita sebenarnya. Dia orang dah Allah buat benda baik, yang tak baik bukan Allah buat. Dah tu masalah dia, siapa pula yang buat? Kalau dah macam tu, neraka tu siapa yang buat? Bukan tempat baik tu. Neraka tu. Kan? Habis. 15. Dan setengah daripadanya mengucap Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Artinya mendengar siapa yang memujinya, Sami Allahu telah mendengarlah oleh Allah, liman bagi mereka, hamidahu yang memujilah mereka akan sama ada kita puji dalam hati ataupun kita puji secara terang-terangan, Allah Ta'ala tahu. Serta permulaan angkat kepala. Makna nak baca Sami Allah tu bila? Bila kita start gerak nak angkat kepala itu. Kan? Waktu kita sujud, rukuk, waktu angkat tu Sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang ada Sami Allah liman dah pergi baru kita baca kan. Ataupun ada yang Sami Allah liman hamidah kosong pula. Yang disunatkan angkat kepala serta baca Sami Allah liman hamidah. Makna tangan kita sebut Sami Allah liman hamidah tu sedang mula bergerak. Mula menyebut, mula bergerak. Makna perbuatan kita tu ada makna dipenuhi dengan zikir tadi tu. Tak kosong. Mula bergerak je Sami Allah liman hamidah. Ini tak kira imam dan kira makmum ni. Ini tak kira imam tak kira makmum lah. Makna mula nak baca tu. Tapi kalau kita jadi makmum dululah, makna biar imam dululah. Tapi kita waktu giliran kita pula tu macam itulah cara dia. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Banyak kan saya dengar makmum dia baca ni ya. Dia baca Rabbana lakal hamdu. Dia tak baca Sami Allah. Tak, tu sunat. Sunat ayat. Sami Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardh. Ni kalau kita semayang seorang, ditambahkan lagi lepas Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardh wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sambung lagi ahlut thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Panjang kan kita pun tak baca tu. Rajin tu kalau baca. Kemudian yang ke-16 dan setengahnya daripada sunat hai'ah. Sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh dan witir. Ni bukan sunat hai'ah ni. Ini masuk sunat ab'ad ni. Sunat ab'ad. Sunat membaca kunut ni bukan. Ni sunat ab'ad bukan sunat hai'ah. Doa kunut tu sunat hai'ah. Waalaikumsalam. Masya-Allah sejuk sejuk ada macam turun daripada tanah tinggi. Ada bau-bau strawberry. Itu anu mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mula. Tadi dah separuh jalan tengok online. Baik, Allahumma hdini. Ni kita bacalah. Makna nilah contohnya, nilah doa kunut. Sunat ab'ad tu. Sunat ab'ad tu. Kalau seorang Allahumma hdini, kalau kita jadi imam Allahumma hdina. Tu maknanya aku. Kalau benar tu maknanya kami. Macam itulah juga kalau kita berdoa Allahumma ghfirli, kalau kita seorang. Kalau kita jadi imam Allahumma ghfir lana lah. Kalau tu imam baca Allahumma ghfirli dhunubi, makna tu imam tu bacakan doa untuk dia je. Kita amin. Ni tu maknanya aku ataupun saya. Kalau na tu makna kami. Allahumma hdini fi man hadait. Baca betul. Bahasa Arab ni salah huruf dia lari maknanya empat lain. Wa afini fi man afait. Allahumma hdini fi man hadait. Ta tu mati wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait
wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Kaf pula tu. Kang alait juga kan. Kan? Dia dah tukar huruf kaf tu. Kan dah syok ta lait toit qadait. Kang alait pula kan. Alaik kaf. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man. Zai ni kita kena bezakan. Zai satu, zal satu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi zal. Ada orang baca siratal ladzi. Zi tu maknanya dah tukar huruf Fatihah. Tak sah tu batal sembahyang. Siratal ladzi zal. Ujung lidah dekat gigi kita. Zi alladzi. Kalau allazi dah tukar huruf. Daripada zal dah jadi zai pula dah. Hati-hati dengan bacaan ni. Wala ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita jadi imam, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Ni yang dikatakan sunan ab'ad kan. Dan satu lagi wa ala ali sayidina Muhammad kan. Selawat atas Nabi satu sunan ab'ad dan selawat atas keluarga Nabi. Makna kalau kita baca doa kunut sampai wa sallallahu ala sayidina Muhammad, lepas tu kita sujud, maknanya kita dah tinggalkan satu sunat. Makna sunat juga kita sujud sahwi sebab kita dah tinggalkan satu sunat abad, iaitu selawat atas Nabi, selawat atas keluarga Nabi kita tak baca. Jadi baca lengkap lah. Berdiri, baca dengan keadaan berdiri, baca doa kunut, kemudian selawat atas Nabi, selawat atas keluarga Nabi. Baru lengkap. Sunat abad ada 4 pada ketika kunut. Kemudian yang ke-17, dan setengahnya daripada sunat abad, sunat dibacakan antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni. Yang baca wajuburni. Wajburni. Yang baca wajuburni. Wajburni. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Waktu kita duduk tu kan, duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Tuhan ku ampunilah daku, kasihanilah daku, rahmati warhamni, kasihanilah aku ya Allah, wajburni, perbaikilah daku, makna perbaiki segala kesilapan. Kemudian warzuqni, kurniakanlah daku rezeki, makna rezeki yang halal lagi luas. Wahdini, bagilah aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, dan afiatkanlah aku, makna selamatkan aku daripada perkara yang tak baik. Afiat, orang panggil sihat wal afiat. Makna dah sihat lagi, wal afiat ni jalan sihat, jauh pula daripada bala. Afiat tu makna jauh daripada bala, jauh daripada sakit, jauh daripada kemalangan, macam-macam ni. Dan wa'afini wa'fu anni, dan maafkanlah daku, maafkanlah daku. Dan yang ke-18, dan setengah daripada sunat hai'ah, sunat membaca doa kemudian daripada tasyahud dan selawat dan pada tasyahud akhir, iaitu mana lepas daripada kita tahiyat akhir tu, at-tahiyyatul mubarakatuh sampai dah habis tu, fil alamin innaka hamidum majid kan. Biasa kita bagi salam lepas tu kan. Ni sunat sambung doa ni. Lepas fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma ghfirli ma qaddam tu, kadang ada imam dia lambat bagi salam, kadang macam ni lah. Dan kita imam ni lambat bagi salam. Subhanallah. Tertidur. Itu waktu mustajab doa ya. Di antara doa yang mustajab ialah doa yang baca dalam sembahyang Lepas tahiyat akhir. Selepas tahiyat akhir. Waktu tu lah. Ni doa ni baca selepas tahiyat akhir lah. Jangan bagi salam pula. Habis ni baru bagi salam. Jangan bagi salam dulu. Bagi salam kan dah habis sembahyang lah. Doa lu bagi salam. Dah habis doa ni baru bagi salam. Mana fil alamin innaka hamidum majid, sambung. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir.
Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan dosaku, ma qaddamtu, dosa-dosa yang telah lalu aku buat, wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang terkemudian, wa ma asrartu, dan dosa yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, dan dosa yang aku tunjukkan, wa ma asraftu, dan dosa yang melampaui batas. Maksud dia, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang kau terlebih mengetahui daripada aku, ya Allah. Kadang aku tak tahu yang benda ni dosa, tapi sebenarnya dosa. Kadang kita ingat tak dosa, rupanya dosa di sisi Allah benda tu. Pun minta Allah Ta'ala ampunkan juga. Ni lengkap ni, minta ampun yang dulu, yang kemudian, yang sekarang, yang akan datang, yang melampau, yang kita tak tahu. Bagus baca ni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika, wahai Allah, aku minta berlindung dengan kau, min azabil qabri, daripada azab kubur. Semua orang akan jumpa alam kubur. Tak kira kaya, tak kira miskin, tak kira lelaki, tak kira perempuan, semua akan jumpa alam kubur. Alam barzah maksudnya. Alam kubur ni ada orang tak masuk kubur, ada orang mati tak berkubur. Jadi yang disebut kubur ni hukum adat, hukum kebiasaan. Kalau kita mati atas pokok pun, kalau kita mati berkecai pun, tetap jumpa azab kubur ni. Jangan kata aku besok kalau mati berkecai, tak adalah kena azab kubur dah. Tak ada, sama je. Misalnya macam doa ni, kalau kita tak hafal yang Arab, kita baca dalam mati yang Jawi, yang Rumi, baca dalam mati tak apa. Kalau yang Rumi tu baca dalam mati tak apa. Doa juga doa jugalah. Ataupun baca lepas mayang pun boleh. Kan, lepas mayang tu masukkan dalam doa lepas mayang boleh, tak ada masalah. Doa kunut tu kita nak baca lepas mayang, tak ada masalah, boleh. Masa Allahumma ighfirli, hafalkan sikit-sikit lah boleh. Satu hari ambil 2. Allahumma ighfirli. Besok ma qaddamtu pula. Kadang-kadang kita hafal ni, Lepas tu ma akhar. kita tak tahu. Hafal dia, maknanya kita tak tahu. Tak apa. Dia kalau doa yang jenis sunnah, doa yang Nabi baca, afdal kita baca walaupun kita tak faham. Dia ada kelebihan sebab doa tu dibaca oleh Rasul. Macam baca Fatihah tu tak Ataupun letaklah buku ni depan. Masa semayang, masa semayang kan standby, letak kat tepi. Baca tahiyat bacalah. Macam ni kita tahiyatnya, tak ada masalah, tak batal semayang. Boleh. Kita baca WhatsApp ni semayang. Okey, kemudian Allahumma inni a'udzubika, wahai Allah aku minta berlindung dengan kau, min azabil qabri, daripada azab kubur. Azab kubur ni macam-macam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah waktu hidup dan fitnah waktu mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah masih dajjal yang sebenar. Wa ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Hati kita ni berbolak-balik, kejap ya, kejap tak, kejap nak, kejap tak nak, kejap sungguh, kejap tak. Kejap niat elok, kejap niat tak. Rasa macam nak hijrah tapi kadang rasa macam tak payah. Bolak-balik hati kita. Jadi ni doa dia, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, ya Allah tetapkanlah hatiku ala dinika, di atas agamamu, makna di atas kotaatan. Palingkan hati, makna tetapkan hati aku ni jangan dibolak-balikkan dah. Tetapkanlah aku ni di atas taat. Jangan kejap nak, kejap tak nak, kejap tak nak. Mintalah pada Allah, insya-Allah Allah bagi. Dan yang ke-19-nya, setengah daripada sunat hayat duduk pada tahiyat akhir, duduk tawarruk. Apa duduk tawarruk ni? Iaitu duduk atas dua punggungnya dan dikeluarkan kaki kiri di bawah betis kanannya, dan tasyahud awal, dan duduk antara dua sujud, dan duduk istirahat, iftirash, iaitu duduk atas tapak kaki kirinya dan mendirikan kaki kanannya. Macam biasa itulah yang kita buat tu. Sunat hayat tu. Makna waktu tahiyat akhir, punggung kita duduk letak atas lantai tu kan, sebelah punggung kita kan. Tahiyat awal, punggung kita letak atas tapak kaki kiri kita, yang macam tahiyat awal tu. Tu sunat tu, sunat hayat lah tu. Cara duduk tu pun sunat. Cara duduk tu sunat. Kecuali orang uzur, dia tak boleh duduk macam tu. Makna dia kalau sihat dia nak buat benda tu, tapi oleh kerana dia ada masalah lutut, dia tak boleh buat macam tu. Tapi pahalanya dapat. Pahala dapat. Bayus, pahala dapat. Walaupun Bayu tak dapat buat. Sebab tak dapat buat tu sebab uzur. Dapat pahala, jangan risau. Itulah maha pemurahnya Allah ni. Masya-Allah, tabarakallah.
Kemudian dan setengahnya sunat menggenggamkan anak jari tangan kanan tatkala menghantar pada lutut kanan. Ni yang tadi tahiyat tu. Sunat menggenggamkan anak jari tangan kanan, makna tangan kiri tak ada genggam, tangan kanan. Menghantarkan pada lutut kanan. Letak hantar tu makna letak. Dan dihantarkan jari kiri atau paha kiri. Berbetulan anak jarinya dengan kepala lutut. Makna sama lurus lah. Sama, jangan macam tu. Ada orang macam tu. Salah lain. Makna dia, makna kalau kita luruskan jari kita, sama parah dengan ujung lutut kita tu. Sama. Kepada dua tasyahud, jarinya dengan kepada kepala lutut tu. Kepada dua tasyahud dan kaifiatnya, makna cara-cara tu, cara-cara. Kaifiat tu makna cara-cara. Dan kaifiatnya menggenggamkan tangan kanan itu 3 jari dan dilepaskan telunjuk. Dilepas tu makna tak genggam lah. Dan ditaruhkan ibu tangan, makna ibu jari, di sisi telunjuk. Macam ni. Kalau macam ni. Apa itu kat sini? Macam ni. Ini beda ni. Nampak? Macam ni. Jangan macam ni pula. Jangan. Jangan macam ni pula. Jari tu. Kalau tak ada jari telunjuk ni Ustaz macam mana? Kalau tak ada gunalah jari lain. Gunalah jari lain. Pada kalau fiqah tu Kalau putus pun mungkin sebelah kita masih masih kat situ lah. Kalau boleh angkat lagi separuh, angkat lagi separuh tu. Orang kata tak ada, angkat lagi jari lain. Isyarat je. Sebab asyhadu an la ilaha illallah tu makna kita tunjuk ni isyarat kepada wahdaniyah, mengesakan Allah tu, mengisyaratkan. Dan ditaruhkan ibu tangan makna ibu jari di sisi telunjuk, dan sunat mengangkatkan telunjuk tatkala mengata, makna sewaktu kita baca asyhadu an la ilaha illallah, patut illallah tu kita naikkan. Mula-mula dia jatuh je. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah tu makna ada penegasan tu, kecuali Allah maksudnya. Illallah tu makna kecuali Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang maha suci daripada sifat kekurangan. Tidak ada yang memiliki segala sifat ketuhanan. Tidak ada illallah, melainkan Allah saja yang memiliki sifat-sifat tu. Yang lain tak ada. Sebab tu tak ada Tuhan selain Allah. Yang ada, yang bersifat macam tu Allah aja. Yang adanya sedia, yang adanya kekal selama, yang adanya mukhalafah, yang adanya sempurna tu Allah saja, yang lain tak. Ustaz dia tu. Ada seorang dia dah jatuh kat sebelah, tapi dah habis turun. Maknanya disuruh kekalkan. Maknanya kita kena sampailah salam. Asyhadu an la ilaha illallah. Kekalkan begitulah. Syarat tu. Ada yang tulis tu, yang gerak-gerak tu. Itu kalau di makro memang kesempat. Makro tu. Dan makro menggerak-gerakkan akan dia jari telut. Makro. Dia kata orang Arab buat macam ni, pergi umrah baru ni. Jangan ni, orang Arab dia mazhab lain. Kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata makro. Janganlah buat. Dan setengahnya sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Mana tetapkan pandangan kita di tempat sujud. Jangan mata kita lihat tengok motor lalu. Kata ni bunyi macam geng lah ni. Jengah sekejap. Tak batang mayang. Kita tengok tengok kan. Tengok tak batal. Makruh. Sebab mengganggu. Apa yang kita tengok tu kita akan ingatlah mati. Kan? Itu sebab makruh tengok mata tak duduk diam lah. Makruh. Bila makruh kuranglah pahalanya. Dan mengekalkan khusyuk itu, menghadirkan hatinya dan tetap segala anggotanya, dan tadabbur, yakni mengira-ngirakan qiraahnya dan akan zikirnya. Makna mengira-ngira ni memerhatikan erti dan maksud. Itu yang kita nak kena ambil tahu juga sikit-sikit erti dan maksud bacaan tu, supaya kita boleh memerhatikan, menghayati maksud ayat tu. Itu nak menolong khusyuk lah tu. Nak menolong khusyuk.
Dan yang ke-22, setengahnya masuk kepada semayang dengan rajin. Nak masuk semayang tu, kita nak pergi semayang tu, nak mulakan semayang tu dengan perasaan rajin, perasaan seronok. Macam nak naik motor seronok nak naik. Macam seronok nak naik. Betul, makna seronok nak mula semayang. Perasaan seronok tu. Sunat hukum ni menghadirkan, mendatangkan rasa seronok tu. Waktu nak semayang dapat pahala lain, ada pahala lain pula situ. Dan selesai hati daripada membimbangkan pekerjaan, sama ada dunia ataupun pekerjaan akhirat yang lain. Duk bimbang nak pergi bayar zakat ke contohnya. Dah. Ni semayang tak ada fikir benda lain dah. Buang semua. Buang. Sebab tu sunat hukumnya kita selesaikan kerja kita dulu. Makan. Sebab makro. Walaupun awal waktu kita nak semayang tapi perut kita lapang, kita berhajat pada makan. Tapi ni awal waktu ni semayang ni afdal. Kalau macam tu kita semayang sampai teringat ke nasi tadi tu, tak afdal lah jadi ni makro. Sunat makan dulu. Makan tu hukumnya sunat. Kalau basuh baju tu sunat. Kalau basuh motor tu sunat. Kalau berjemaah ada begini tu kan? Berjemaah. Tapi kalau berjamaah, dia ada kelebihan. Walaupun hati tak khusyuk, dia dapat pahala penuh juga. Itu pula kelebihan jemaah. Ni kalau contoh kita sembahyang seorang, sebab sembahyang seorang ni pahala dia memang sangat-sangat bergantung sebanyak mana kita khusyuk. Khusyuknya sedetik, itulah pahalanya. Kan daripada awal takbir kita dah ingat motor tak habis basuh tadi. Kan kucing naik ke apa benda, ayam ke. Alamak. Sampai salam. Maknanya sah sembahyang kita. Tapi kosong lah. Kalau jemaah dia lain. Dia walaupun imam pun ke laut, makmum pun ke laut semua, markah dia tetap sempurna. Sebab berjamaah. Walaupun makmum seorang, kita dengan isteri kita contohnya, pahala penuh walaupun dua-dua tak khusyuk. Itu pula kelebihan jemaah. Dan demikian lagi hendaklah menghadirkan hatinya akan kebesaran Tuhan yang ia sembah, dan dinyatakan khusyuk dan tawaduk. Tawaduk ni makna merendahkan diri kita, dalam merendahkan hati kita bagi Allah Ta'ala tak kala rukuk dan tak kala sujud. Waktu sujud tu, waktu rukuk tu bukan sahaja anggota kita yang tunduk, bahkan hati kita pun tunduk kepada Allah. Mengaku, ya Allah, akulah yang banyak dosa, akulah yang banyak ingkar. Masing-masing lah. Masing-masing lah pandai yang membuat ayat ni. Makna isyarat, ya Allah, akulah yang paling banyak dosa, akulah yang paling jahil, akulah yang paling taksir buat ibadat contohnya. Tu orang panggil merendahkan diri tu. Aku mengaku aku bersalah, ya Allah. Waktu sujud tu contoh kan. Ya, aku sujud ni sebagai tanda tidak ada Tuhan melainkan Kau. Sujud ni atas kepercayaan dan keyakinanku pada Kau, ya Allah. Itu maksud dengan khusyuk. Dan memenuhkan hati baginya dengan ta'zim bagi Allah, dan menyucikan Allah. Makna mensucikan Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan. Mensucikan zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Makna zat Allah tak ada kekurangan, segala sifat-sifat Allah tak ada kekurangan, segala apa yang diciptakan oleh Allah pun tak ada kekurangan. Sebab Allah tu sempurna, maka sifat dia sempurna, maka segala perbuatan dia pun semua sempurna. Yang kita kata tak sempurna tu sebab kita tak faham. Kita tak faham tu yang kita komplain, kata tak patut. Cuba kita faham hikmah sebalik kan. Sebab yang kita kata tak patut Tuhan buat macam ni, sebab apa kita kata macam tu? Sebab rahsia tu kita tak tahu hikmah dia. Cuba kita tahu mujur. Kalau kita tahu mujur tak payah pancit tadi, rupanya dia JPJ besar-besaran kat depan. Kan, baru rasa mujur. Tapi kita dah lambat, dah menyungut dulu. Dah sangka jahat dulu. Sebab tu jangan sangka jahat. Allah buat tu ada sebab yang baik untuk kita, yang kita tak nampak. Itu jahat sangka dengan Tuhan. Tak boleh, punya dosa. Jadi kena ajar hati kita tu sangka baik. Benda tu takkan terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Benda kalau tak ada bagi tahu, takkan berlaku sesuatu perkara melainkan Tuhan kehendak benda tu. Jatuh ke, payah pancit ke, apa ke. Makna kalau Tuhan tak kehendak, tak jadi benda tu. Dah Allah Ta'ala tetapkan tu, adakah dalam keadaan Allah tak tahu? Dia menetapkan tu dalam keadaan dia maha mengetahui. Kan? Itu kita kena sangka baik. Kena sakit-sakit. Sebab apa? Dengan sebab kita sobat tu, Allah ampunkan dosa itu.
sakit, kita sabar, kita redha dengan sebab sakit yang Allah bagi tu. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tapi kalau kita menyungut, kita pula Tuhan ni buat menjadi tambah dosa lagi. Kan? Itu hikmah. Hikmah. Suka tak kalau kita tahu dosa-dosa kita dulu-dulu Allah ampunkan dengan sebab kita sabar sakit tadi. Sebab sakit lutut. Kan? Sakit lutut dulu boleh jadi kaki ni ada melangkah mana-mana. Sepak kucing. Boleh jadi kan? Jadi Allah Ta'ala nak mengkafarahkan dosa kaki kita. Lagi sakit, kita pun alhamdulillah ya Allah. Apa dosa kaki kita? Suka tak? Suka lah. Kaki kita dulu ada pergi mana-mana. Sakit kepala sama lah kan, sakit kepala kan, kadang sakit kepala sakit sebab kepala kita ni kadang-kadang banyak mikir benda yang haram-haram, berkhayal benda yang haram-haram. Jadi Allah cuci bagi sakit kepala kita, duk khayal benda macam-macam, duk khayal khayal benda bukan-bukan, Allah bagi sakit kepala sebab habis dosa kepala. Alhamdulillah Allah Ta'ala cuci. Sikit lagi. Dengan takzim bagi Allah Ta'ala, menyucikan Allah Ta'ala tak kala takbirnya dan tasbihnya. Takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah. Dan menjauhkan berfikir akan yang lain daripada yang ada ia padanya, dan daripada memikirkan dunia dan akan keinginan hawa nafsu, dan berkabar-kabar, makna bercakap-cakap hati, tetapi adalah cita itu di dalam semayangnya, disimpankan atau mendirikan haknya, dan menunaikan dia seperti barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala, bahawasanya semayang itu serta tambatan hatinya orang yang tiada khusyuk dan khudu' hatinya serta Allah Ta'ala, tiada memberi manfaat dan tiada memberi faedah, tetapi memudaratnya dan disiksanya terlebih hampir kepadanya. Maksudnya hati kita ni jangan berbimbang kepada selain urusan semayang. Makna hati kita ni berbimbang, fikiran kita ni berbimbang memikirkan urusan semayang. Fikir apa nak baca, contohnya apa nak buat, mikirkan kebesaran Allah, mikirkan dosa kita, itu tak apa. Makna jangan fikirkan benda yang tak ada sangkut paut dengan semayang. Fikirkan anak ke, fikirkan bini ke, fikirkan apa, jangan. Makna semayang ni khususiah untuk Allah sahaja. Jangan fikir benda-benda lain. Dan kata Hasan Basri rahimahullah ta'ala, tiap-tiap semayang yang tiada hadir hati padanya, maka iaitu kepada seksa itu terlebih hampir. Kan ke Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui isi hati kita. Walaupun pada zahirnya kita ni mengadap, lelak mata contohnya, apa tu, tunduk dengan wangi, dengan pakaian, dengan jubah, dengan serban, dengan jubahnya, dengan serbannya. Kemudian ambil kita baca tu, rupa hati kita duk ingat motor. Agak-agak Tuhan tak tahu. Kan? Jadi seolah-olah macam kita nak berlakon-lakon. Ni yang kata Hasan Basri ni, semayang yang jenis macam ni bukan nak mengundang pahala ni nak mengundang bahaya ni. Maksudnya kau menghadap raja, sembah pati Arab yang padahal dalam hati contohnya makna kalau anda kata raja tu tahu dalam hati kita macam tu, agak-agak kita dapat dah dapat penampau silap kan. Itu ibarat nak bagi faham tadi. Kata Hasan Basri, orang yang semayang jenis macam ni, zahirnya nampak bagus, tapi hatinya sebenarnya kok tak ada pun dalam semayang tu, orang ni menempah makna bahaya pada diri, makna tidak ada beradab dengan Allah Ta'ala. Dia hanya berhadap dengan zahir saja, tapi hati ni tidak. Kata Wallahualam. Tadi situlah muka surat 30 12.30. Dah, satu lagi. Setengah jam. Satu lagi. Ambil tu lah, kitab penawar bagi hati. Kitab penawar bagi hati. Ni. Mari kasih cuci sikit. Cuci piston je. Bah clearance. Ni muka surat apa? Cerita pasal apa itu? Ada tanda lah. Ada tanda.
Kita pasal apa itu? Itu awal. Pasal yang pertama. Yang ni belum baca? Kita tak pernah baca? Belum Belum baca, kita baca lah. Ini kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Buka muka surat. Sekejap kitab ni. Okey, muka surat 9. Kena tahu tak cerita ni. Tak ada orang tanya kita tak kena jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu. Orang dengar dia takut. Kan? Orang dengar dia takut. Tasawuf. Oh gila. Oh gila nak belajar ilmu tasawuf. Dia cakap macam tu. Apa dia ilmu tasawuf ni? Ni. Nak bagi tahu ni. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu adalah pengetahuan. Ilmu ni makna Melayunya pengetahuan. Ilmu tu makna pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan yang diketahui dengan dia, mana dengan ilmu tasawuf ni memaklumkan pada kita akan segala kelakuan hati. Nak ceritakan pasal kelakuan hati kita. Kadang-kadang kita tak tahu kelakuan hati kita ni baik ke tidak. Kalau dah syaitan dah tentulah dia bisikkan kita ni baik 24 jam. Kan? Mana dia ada kita kata kita jahat. Dia kata kau ni baik dah, kau ni betul dah, kau ni bagus dah, kau ni tu. Mana ada dia kata kau ni jahat. Kan? Dia kata kau ni baik dah. Jadi kita tak tahu kadang-kadang kelakuan hati kita yang macam ni betul ke salah ni. Kadang-kadang kita tengok orang kita kata kutuk diam-diam dalam hati tu, baik ke tak baik benda tu. Kan? Jadi fungsi ataupun peranan ilmu tasawuf ni adalah satu ilmu untuk kita mengetahui kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji, mana sama ada kelakuan hati kita tu, keadaan macam tu dipuji oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Maksud dipuji ni dipuji oleh Allah, bukan dipuji oleh manusia. Kadang-kadang manusia ni dia memuji benda maksiat. Kan? Dia kata, bagus lah. Kau ni mencuri lagi. Puji je kat tu. Jadi muji maksud sifat yang dipuji oleh Allah. Contoh seperti merendahkan diri. Hebat mana kita pun, kaya mana kita pun, kita tetap menghormati orang lain, tidak berasa angkuh, tidak berasa sombong. Kita sedar dan kita yakin segala apa yang ada pada kita ni, walaupun daripada usaha belajar kita jadi orang cerdik, dapat gaji mahal, kita kena fikir balik daripada asal mana datangnya akal kita. Kalau Allah Ta'ala tak bagi akal kita, boleh ke kita belajar? Boleh ke bagi faham? Siapa yang bagi faham ilmu tu? Siapa yang bagi kita boleh membaca? Siapa yang boleh bagi mata kita boleh melihat? Sehingga kita belajar, boleh mendengar, tu semua guna nikmat daripada Allah. Yang bagi kejayaan tu pun Allah. Makna bila seorang yang kaya, yang hebat, yang bijak, dia akan fikir benda tu, insya-Allah dia tak akan jadi orang sombong. Sebab dia sedar kejayaan dan kekayaan yang ada pada diri dia tu semata-mata semuanya pertolongan daripada Allah. Dia tak akan sombong. Sebab dia tahu ni semua pinjaman daripada Allah. Mana kalau anda katalah dulu Allah Ta'ala rosakkan akal aku, habis modal. Ataupun sekarang walaupun kata bijak, gaji mahal, Allah Ta'ala rosakkan akal kita, tak ada faedah dah semua. Jadi bila dia ingat benda macam tu, rendah diri dia. Dia boleh hormat orang lain, dia boleh menghargai orang lain, dia tak mempelekehkan. Dia RM5 je. Aku tengok contoh tu, maknanya memperlekehkan orang lain. Sombonglah tu, tak merendahkan diri. Jadi sifat yang dipuji di antaranya kelakuan hati ialah merendahkan diri. Walaupun banyak solat, tapi dia tak berasa yang solat dia dah sempurna, berasa belum ada lagi solat yang betul yang dia buat. Walaupun dia ahli ibadat, dia tak berasa dia soleh, dia tak berasa dia baik. Itu makna merendahkan diri lah tu. Sifat yang dipuji Allah Ta'ala, Nabi bagi tahu barang siapa yang merendahkan diri, nescaya Allah Ta'ala akan mengangkat dia di setinggi-tinggi tempat. Barang siapa mengangkat diri dia, Allah Ta'ala akan merendahkan dia di serendah-rendah tempat. Makna kita pilih lah. Kalau kita nak diangkat oleh Allah Ta'ala di tempat yang mulia, rendahkanlah diri kita. Walaupun hakikat memang kita orang hebat, walaupun kita hebat, walaupun kita banyak ilmu contohnya, walaupun kita orang kaya, tapi dah rendah diri tu. Makna Allah Ta'ala orang jenis macam ni tinggi martabatnya di sisi Allah SWT. Tapi kalau dia hebat, dia mengaku dia hebat, makna orang di sisi Allah sangat-sangat rendah martabat dia.
Jadi sifat merendah diri ni sifat yang dipuji. Dan tapi kalau di segi nafsu tak suka ni. Masa ni lah. Kau nak belajar penat-penat dah ni, kau nak rendah diri pula. Tu nafsu. Tapi agama tak suka macam tu. Dia terbalik. Dia nafsu ni memang dia bercanggah dengan agama. Nafsul ammarah nama dia. Nafsu kita ni, peringkat kita ni nafsul ammarah. Makna nafsu yang sangat-sangat suka mengajak kita buat benda maksiat. Dia takkan, jangan kita harap dia nak ajak kita buat benda baik. Kalau nafsu jenis kita ni lah, orang awam ni, pantang lepa je. Dia mesti cenderung ke situ. Sama ada kita dapat lawan ataupun tidak. Nak lawan nafsu ni, apa dia? Akal kita. Tapi bukan semata-mata akal. Akal yang duk berganding dengan ilmu syariat. Baru boleh lawan nafsu tadi. Kalau semata-mata cerdik je, dia tak akan dapat lawan nafsu. Sebab nafsu ni, dia akan berlawan dengan akal. Maknanya dalam nak menjadikan orang tu taat ataupun tidak, nafsu ni dia ada tentera, dia ada pembantu. Siapa tentera dia? Syaitan. Nafsu tu dah memang diri kita. Yang paling jahat nafsu lah. Syaitan ni dia datang ke dian. Nafsu ni sama jadi dengan diri kita. Yang kata malah, tak nak, ini itu tu diri kita sendiri. Syaitan ni dia tolong kipas. Dia bagi menyemarakkan lagi semangat tu. Kan? Nafsu nak dia pong lagi. Dia pong ni, dia jack lagi. Biar kita semangat nak buat benda tu. Itu syaitan. Jadi nafsu ni dia memang tidak akan setuju dengan perkara taat. Jangan kita haraplah dia nak buat benda taat. Jadi tentera yang pertama nafsu, tentera dia syaitan. Tentera dia makna pembantu dia yang kedua sifat mazmumah. Makna sifat-sifat kecelaan dalam hati tadi. Sombong, bongkak, takabur, riak, sum'ah. Riak kita buat harap macam saya buat ni, saya harap hati-hati abang ni puji. Padahal tak ada puji pun, tapi saya harap macam tu. Orang lain tak peduli pun, tak engkau lah. Kan? Kita yang syok sendiri. Mudah-mudahan aku yang mengaji ni, yang baca Quran ni, yang bersedekah ni, mudah-mudahan orang yang tahu, orang yang dengar, orang yang nampak, mudah-mudahan hati-hati mereka tu berasa kagum dengan diri aku, puji aku. Itu namanya riak. Kalau sum'ah dosa besar juga. Riak tadi pun habis pahala juga. Satu lagi sum'ah. Sum'ah ni bila kita dah buat benda baik, kita ternanti-nanti orang ceritakan. Kita ternanti-nanti tunggu-tunggu bila orang nak ceritakan aku yang buat jalan tu, aku yang buat jambatan tu, aku yang buat masjid tu. Tapi tak ada dengar pun orang-orang cerita. Jadi kita tercari-cari bila orang nak sebut pasal kebaikan yang kita buat tu. Aku ni sembahyang malam hari tu, ada orang lalu nampak aku sembahyang, tapi tak ada dengar pun orang tanya khabar. Itu kita nak lafaz, maksudnya macam mana kita lapaskan ke atau tak, dia perasaan tu, hati kita nak benda tu. Itu salah satu daripada bisikan syaitan pun dia juga. Memang dia asalnya bisikan syaitan. Makna jangan kita iakan. Ini yang kita nak cerita ni dalam kitab ni, dia akan ceritakan masalah penyakit tadi dan bagaimana cara nak lawan dia. Makna kalau kita ikut nafsu, makna hati tadi, nafsu tadi dah timbulkan perasaan tu bisik kan. Bila orang nak cerita, kita ikut kan, kita layan kan. Ni maknanya jatuhlah kita dalam sum'ah tadi. Tapi kalau kita ada ilmu, akal kita tu ada ilmu syariat, fikir balik, sebab apa kau nak tunggu-tunggu orang puji? Sebab apa kau nak tunggu orang puji? Adakah orang ni bagi pahala pada kau dengan sebab amal yang kau buat? Jadi ini makna nak mematahkan tu. Bisik tu sesiapa pun dia akan bisik. Sama ada orang ada ilmu ataupun tidak, dia akan tetap bisik kan. Sebab tujuan dia nak merosakkan. Cuma lebihnya kalau orang yang belajar ada ilmu, dia tahu cara nak menahan ataupun nak menafikan, nak menolakkan benda tu. Contoh macam tadi, dia kata mudah-mudahan orang puji lah. Bila kemudian ilmu datang mengingatkan kita, yang kau nak orang puji, apa pasal? Kau nak semayang, boleh berdiri pun Tuhan tolong, boleh baca pun Tuhan tolong, sihat pun Tuhan tolong, ilmu, ingat surah dan macam-macam lagi pun Tuhan tolong. Kalau Tuhan tak menggerakkan tubuh badan, tak boleh kau nak sujud lama-lama. Yang kau nak harap orang puji, kenapa? Adakah orang tu yang memberi kau nikmat, boleh bergerak dan sebagainya? Dan kau kena ingat, di hari kiamat besok Allah Ta'ala akan memerintah orang yang riak ni tadi, mencari manusia tadi,
minta ganjaran pahala daripada manusia. Itu ancaman daripada Allah. Maknanya kalau kau riak, nanti kau hari kiamat, kau pergi cari orang-orang yang kau harapkan puji tu, minta pahala pada mereka sekiranya mereka boleh bagi. Itu akan sebut dalam kitab. Jadi bila kita tahu benda tu, walaupun timbul bisikan tadi, kita tak nak dah. Kita tolak dah benda tu sebab kita tahu. Itu ilmu yang dikatakan ilmu menjaga kita. Mana kalau tak ada, kalau semata-mata akal aja, habislah kita. Dia bisik, kita pun iakan. Dia bisik, kita akan ikutkan. Itu orang panggil ikut nafsu. Yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang baik. Contohnya tadi dipuji, merendahkan diri, bersabar. Sabar, makna Allah Ta'ala duga macam-macam. Kita ni macam-macam, kadang duga masalah anak, kadang duga masalah isteri, kadang duga masalah suami, kadang duga masalah ekonomi, macam-macam lah tu. Semua tu daripada Allah. Jadi sabar ni makna menahan hati kita. Nahan, makna redha, sangka baik dengan Allah. Jangan mulutnya berkata yang tak sepatutnya, jangan tangan ambil tindakan yang tak sepatutnya dengan kaki. Itu orang panggil sabar. Sabar ni bukan mudah. Kadang-kadang kita sabar dengan makna kita boleh tahan kaki kita, anggota kita nak pergi daripada nak mengambil tindakan. Tapi hati kita bercakap. Hati kita ongeng-ongeng juga. Kadang-kadang kalau tak boleh tahan sabar tu, keluar kat mulut pula. Ngeng-ngeng. Jadi sabar ni dia kena tahan semua. Mulut tak boleh cakap, anggota tak boleh ambil tindakan yang tak sepatutnya. Hati pula tak boleh nak bersangka ngomel dalam hati. Menyungut kalau orang kampung kata menyungut hati tu. Nampak okey tapi apalah Tuhan bagi aku benda macam ni pula gini-gini dalam hati dia. Maknanya tak sabar tu. Jadi kita nak kena jaga semua tu. Baru panggil sabar. Kalau setakat mulut je tak ni tapi hati ngongeng-ngongeng, adakah Tuhan tak tahu hati kita ngongeng-ngongeng tu? Dia tahu. Mana kita nak lari. Dan ataupun kelakuan yang dicela. Ilmu ni untuk kita tahu dalam diri kita ada sifat baik ataupun sifat yang dicela oleh Allah. Mana contoh? Seperti dengki. Dengki, apa maksud dengki? Dengki ni ialah hati kita mengharapkan hilang nikmat yang ada pada orang lain. Padahal orang tu menggunakan nikmat tu dengan jalan yang betul. Contoh Abang Yus ada dapat pangkat tinggi. Abang Yus tak menyalahgunakan pangkat Abang Yus. Abang Yus tak buat maksiat dengan pangkat tu. Saya ni, dia kata mudah-mudahan turunlah pangkat kau. Mudah-mudahan kau kena berhenti dah. Saya harap benda tu. Makna mengharapkan hilang nikmat orang lain. Padahal orang ni gunakan nikmat dia dengan betul. Itu namanya dengki. Pahala saya semua hangus. Hangus pahala saya. Kalau betul, makna memang betul dia buat maksiat. Itu hukumnya harus. Contoh Bayus menyalahgunakan nikmat kenderaan. Ada kereta duk langgar orang ke pun di samsing dengan gaya contohnya. Saya pun kata mudah-mudahan pancit daya kita ni. Sebab apa timbul perasaan macam tu? Kerana saya marah dengan penyalahgunaan tu. Bukti dia contoh anda kata Abang Yus taubat, tak buat dah lagi benda tu, perasaan tu hilang dah dalam diri saya. Jadi tak salahlah kita doakan orang tu ditimpa bencana kalau betul tak, hukumnya harus. Tapi kena ingatlah, bukti betul tak betulnya, kalau orang tu berubah, kita tak ada dah begitu. Kalau orang tu menipu kita, jadi kita doakan kita orang yang ternanya, dia anaknya kita. Doakan dia dapat hidayah. Kalau kita doakan benda yang tak elok, kita lah tak baik. Nabi tak ajar lagu tu. Doakan, contoh ditipu kita, doakan mudah-mudahan ya Allah bagilah hidayah. Bila dia dah dapat kesenangan, mudah-mudahan dia ganti balik barang kita. Bila ada pulang balik. Bukan turun di accident. Jangan macam tu. Kita dapat. Lagi tak apa. Mati bagi cacat dia. Baru ni ada orang mesej, Ustaz, saya ni nak tanyalah, salah ke saya doakan orang ni mati? Apa pasal? Dia dah tipu duit saya 150,000. Lepas tu ada bawa lagi barang. Jadi saya ada baca doa khusus lah, minta Tuhan turunkan laknat balik kata dia. Kata janganlah, dia pun manusia juga kata, kan dia orang Islam. Doakanlah dia supaya dapat hidayah. Doakanlah supaya Allah tak gerakkan hati dia bertaubat dan berasa nak pulang balik.
doa dia mati terlungkup kan apa yang kau dapat? Doa baik kan? Maknanya kita dapat pahala dah. Lagi satu kan, kita kena ingat kalau barang tu bukan milik kita memang tak sampai ke kita. Adalah hikmah dia. Tu hikmah. Kita ni tak tahu kadang barang yang hilang tu kadang Allah Ta'ala sampai orang yang ambil tu kadang-kadang benda ni kadang Allah Ta'ala nak gantikan balik hak milik keturunan ni. Ada satu cerita seorang Nabi tengah duduk beribadat dalam satu bukit. Jadi bila dia duduk situ, ada seorang datang, orang kaya. Orang kaya berkuda bawa wang mah. Ini cerita dalam kitab ni akan datang. Duduk, berhenti kat air tu, tanah tempat air lalu tu, dia berhenti tu minum bilangan dahaga. Dia pun cabut. Tertinggal kantung emas tu. Sedang pada tu ada seorang pula datang, singgah musafir juga dalam hutan, duduk singgah kat situ minum. Nampak pula hujan tadi. Dia ke bawah lagi. Lepas tu datang seorang lagi, orang miskin tu ambil kayu api dalam hutan tu, penat duduk singgah situ, lepas minum pengsan gitu. Orang kaya tadi datang balik. Baru perasan dia punya barang macam mana. Tengok orang miskin ada situ. Padahal tadi dah terlepas orang ni. Kita tadi kan. Jadi orang kaya ni tadi dia duduk tanya sampai orang ni tak mengaku, memang dia tak ambil. Dia tak tahu cerita pun. Lalu dibunuh orang tu. Orang kaya tadi bunuh orang miskin tadi. Kemudian peristiwa yang dilihat oleh Nabi pada waktu itu, bukan Nabi Muhammad lah, kisah Nabi dulu. Dia kata sebab apa Allah Ta'ala buat macam ni? Maknanya dia nak komplain takdir Tuhan tadi. Sebab apa Tuhan buat macam ni? Orang miskin tak ada apa kena-mengena, singgah situ minum, bukan dia punya salah, kena bunuh pula dah. Dia kata, ya Allah, kenapa jadi macam ni? Sebab apa buat macam ni? Lalu Allah Ta'ala tegur dia. Allah Ta'ala perintah dia, maknanya kau sebagai hamba buat ibadat sudah. Jangan persoalkan takdir tu. Sebab kau tak tahu apakah hikmah, kenapa dan mengapa Allah Ta'ala buat macam tu. Kemudian Allah Ta'ala terangkan pada Nabi tadi hikmah dia, supaya dia ni sedar dan insaf, supaya jangan lain kali jangan duk berjahat sangka dengan Allah. Nabi ceritakan, Allah Ta'ala ceritakan bahawasanya orang yang ambil yang kena bunuh tadi, fakir miskin tadi tu, keturunan si fakir miskin tadi pernah membunuh keturunan orang kaya tadi. Maknanya Allah balas balik pada keturunan ni. Tu dah terjawab satu. Ada pun harta yang dibawa lagi tadi, keturunan orang kaya ni pernah merampas harta keturunan orang yang bawa lagi tadi. Akan datang. Kan? Jadi bila dari terangkan tadi, barulah hilang kesamaran. Makna bertaubatlah Nabi tadi tu, menyesal kerana berjahat sangka dengan takdir Tuhan tadi tu. Makna kalau benda ni tadi Allah Ta'ala tak ceritakan pada dia, dia akan teruslah berjahat sangka. Sebab apa jadi macam ni? Bila dah dibukakan hikmah, baru tahu mana Allah Ta'ala buat apa yang dia lebih mengetahui lagi. Allah Ta'ala nak membalas dosa dia, nak menyucikan dosa ni, Allah Ta'ala balas dengan keturunan, menjadi kosong-kosong lah balik. Kan? Mana hak dia dah diambil balik oleh keturunan dia. Tak, kalau macam tu kan, dah dibalas balik. So dosa dia tu macam kosong ke, dah terbalas ke, atau dia masih dihukum atas sebab dosa yang pernah dibuat? Ada yang mengatakan benda tu tadi, makna kalau kita redha, kan, kalau kita redha benda tu tadi dengan takdir Tuhan tu, wajib kita redha dan bersangka baik. Maknanya boleh jadi dosa tadi tu diampunkan lah. Diampunkan dengan sebab redha tadi tu. Dengan sebab redha dengan ketentuan tu. Orang yang mencuri tu, tapi tak boleh lah kita nak senang-senang. Apa nak curi lah barang dia ni, jangan-jangan keturunan dia dulu ada curi aku punya barang pun. Itu tak boleh. Janganlah kita buat macam tu. Aku nak curi kereta dia lah. Mungkin berat hati ni sebab boleh jadi mungkin keturunan dia pernah curi keldai datuk moyang aku dulu. Tapi tak maksudnya kena redha. Kerana saya sendirilah kena tipu. Saya menuntut hak saya. Itu bukan maksud tak redha. Menuntut tu memang dibenarkan. Mana redha ni kita setuju dengan kita setuju dengan takdir Tuhan tu, menjadikan, melakukan perkara tu yang penuh hikmah dia. Bukan makna redha ni tak payah minta. Betul. Yang tak boleh, yang tak terima hakikat yang panggil tak redha tu. Tak boleh lah. Pukul tak boleh lah. Apa? Pukul tak boleh lah. Pukul lah, pukul tak boleh lah. Boleh lah sikit.
Pukul kalau di buku kita, pukul lah balik. Malas. Memang. Baru ni ada kawan duk kena tipu. Dia minta, dia tanya kita, budak-budak Usrah lah, kan? Kata ada budak dia tipu dia. Janji begini. Jadi dia ni dah kurang modal lah nak buat benda tu, dah tak ada barang. Dia tanyalah pendapat saya. Takkan saya nak kata kau tembak je lah senang. Takkan saya nak cakap macam tu, kan? Dah kita macam ni, kita ikutlah cara macam mana yang kita dah belajar, kan? Bawa bincang, ada cara penyelesaian, pergi rumah bapak-bapak dia ceritakan benda. Dah ditanya kita, takkan kita nak cadang belasah je lah. Tak ada faedah lah kita nak buat benda macam ni kalau saya cadangkan benda macam tu. Itu memang masalah juga. Kalau tak Jawab ikut buku lah. mana kita kena duduk tengah-tengah lah, kan? Mana kau ni kita belajar, carilah jalan penyelesaian, janganlah pukul. Islam tak suruh macam tu. Hashtag berfikir sendiri. Fikir sendiri. Sebenarnya tanya ustaz, nak tanya buku tu. Okey, sikit lagi last. Seperti deki, itu mana deki? Ada pun kalau orang tu menyalahgunakan nikmat tu, timbul rasa kata mudah-mudahan dia ni kena berhenti lah. Sebab timbul tu sebab kita tak suka penyalahgunaan nikmat tadi tu. Bukan benci sebab pangkat tu. Jadi kita kena hati-hati lah tu, takut kita kena tipu. Besok tidak orang tu dah taubat pun kita dengki juga lagi, kan? Kalau orang tu dah tak buat perangai tu, kita masih juga sakit hati. Itu makna bukan dengki kerana maksiat tu. Tu memang kita dengki sebab pangkat tu. Dia samalah nikmat kebahagiaan, kita kata mudah-mudahan bergaduh lah tu pasangan lelaki bini tu, mudah-mudahan bergaduh lah keluarga tu. Itu sama tu. Dengki lah, mengharapkan, menginginkan hilang nikmat orang lain. Tak kisah sama ada nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Dan yang terakhir, ada pun faedahnya. Faedah ilmu ni, apa kegunaan ilmu ni? Apa faedahnya? Kalau tanya apa faedah belajar ilmu tu, ni jawab ni. Maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Makna kosongkan hati, makna dalam hati kita ni jangan diletak benda-benda, perkara-perkara selain daripada mengingati Allah. Makna dalam hati ni untuk Allah dan akhirat saja. Adapun harta benda kita, rumah tangga kita, duit-duit kita, semuanya di tangan saja, di genggaman. Jangan letak dalam hati. Sebab kalau benda-benda dunia ni duduk dalam hati, dia akan mengganggu akhirat itu. Dia akan ganggu akhirat itu. Sebab tu nikmat kekayaan ni jangan sampai masuk dalam hati. Dia di tangan saja. Mana Allah Ta'ala pinjam itu, kita pegang di tangan. Makna kalau kata-kata dia buat peribahasa, makna perumpamaan. Ibaratnya kita, kalau orang dulu-dulu kan dia junjung benda berat atas kepala kan. Kadang kalau benda ringan dia jenjing, yang berat dia letak atas kepala. Jadi ibaratnya yang atas kepala ni akhirat, yang dekat tangan kita ni keduniaan. Makna kalau kita berasa berjalan tu nak goyang, jangan campak yang atas ni. Jangan campak yang atas ni. Campak yang kat tangan ni, pegang dua-dua ni akhirat. Ibaratnya macam tu. Kadang-kadang ada orang kehidupan dia bila goncang, dicampakkan akhir. Yang atas kepala tadi dia campakkan, dia pegang yang ni. Itu salah. Mana bukan campak yang sini, yang ni buang kan, pegang kukuh akhirat tadi. Ibaratnya macam tu. Jadi harta benda yang Allah Ta'ala bagi ni jangan sampai dalam hati. Ini tujuan nak belajar ilmu ni, supaya benda ni jangan ada dalam hati. Sebab kalau ada dalam hati tu yang jadi payah kita nak beribadat tu. Diganggu, risau, tak cukup rezeki, risau ni, risau tu. Sebab dalam ni dah ada benda lain. Tapi kalau dia di tangan, time kita nak buat ibadat, kita boleh tinggalkan. Time kita ada kelas pengajian, kita boleh tinggalkan. Sebab benda tu di tangan je. Yang masalah tu dalam hati. Itu yang payah nak keluarkan tu. Itu manfaat dia, faedah ilmu ni. Bukan dia tak bagi pakai, bukan tak bagi mewah, bukan dia tak bagi kita berharta dah. Jangan masuk dalam hati je benda tu. Sebab kalau kemewahan tu duduk dalam hati, itu yang payah. Payah kita nak lepaskan. Kok mana-mana pun nanti satu hari sampai kita kena lepaskan juga, kan? Bila kita dah sangat nak mati besok, benda ni ada dalam hati. Jadi nak lepaskan benda tu tak sanggup lagi kita, sebab dia duduk dalam hati. Kalau di tangan, insya-Allah mudah kita nak lepaskan. Sebab tu sebut dalam hadis sana, harta yang baik duduk pada orang yang baik. Harta tu jadi baik apabila duduk pada orang yang baik. Dan harta tu jadi tak baik kalau duduk pada orang yang tak baik. Maknanya bukan salah harta tu, salah orang tu.
dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Maksudnya buangkan benda-benda tu, jangan simpan dalam hati. Kemudian hiaskan hati kita ni dengan sentiasa mengingati Allah. Sentiasa mengingati Allah tu. Hiaskan hati kita dengan mengingati Allah. Hiaskan hati kita dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah. Penyabar, pemaaf. Tapi ialah memang manusia kadang dianggap kalau kita ni pemaaf, kadang-kadang dianggap kita ni, dikatakan kita ni bodoh. Kan? Asal kau maafkan dia? Asal kau maafkan dia? Tu. Makna dari segi orang, sifat mahmudah ni, sifat terpuji sisi Allah ni, tak semua orang suka. Kadang kalau kita berdendam tu dipuji lah, bagus. Dia kata bagus pula, padahal benda tu dibenci. Kan? Kau tak maafkan dia? Macam tu lah. Terbalik lah benda. Macam tahap itu lah Ustaz. Kalau nak cakap okey lah, contoh macam ni dia pinjam kita tak bayar kan, sampai kita tak okey lah, kita redha. Tapi kita tetap tak menghalalkan dunia dunia akhirat, duit yang dia ambil dari kita. Tu macam tu dikira redha atau tidak? Maknanya redha dengan ketetapan tu, mana setuju. Setuju dengan ketetapan yang Allah Ta'ala dah takdirkan orang tu tipu kita kan. Maknanya kalau kita masih lagi ada walaupun kita kata redha, tapi nanti di hari kiamat besok kan, aku tak halalkan duit. Contohnya yelah, mungkin kita lafazkan benda tu pada dia, cakap kan atas niat kita cakap kan, yelah dia seorang Islam, dia tahu hukum hutang tu mesti dibayar. So kita cakap okey, aku redha lah sekarang itu tak dapat, tapi aku tetap tak menghalalkan niat kita. Cuma dia ingat hutang kita bagi kita, hutang dia ada bagi tak kita. masalah. Kan? Contoh makna nak bagi pengajaran kepada dia, peringatan kepada dia, boleh tak ada masalah, orang panggil helah. Dan satu hutang ni, lagi satu hukum berhutang, hukum memberi hutang ni kadang-kadang haram, kadang-kadang sunat. Kalau kita sangka orang yang nak meminjam tu orang yang tidak menipu, orang yang mampu bayar, sunat kita bagi dia berhutang. Sunat kita bagi dia hutang. Tapi kalau dia tu tak ada harapan nak bayar, contoh cerita dia masyhur macam kaki kencing contoh kan, lepas tu memang kalau ni biasa memang dia takkan bayar. Jadi kalau dia nak hutang kita bagi, hukumnya haram, dosa kita. Dosa kita bagi dia hutang. Silap pada kita. Sebab apa nanti akan jadi bergaduh. Sebab kita dah tahu dia memang tak boleh bayar, kita luluskan pula pinjaman dia. Dan terang sampai satu masa kita nak minta, dia tak boleh nak bayar. Jadi nanti timbullah pergaduhan, pertikaian. Sebab tu tengok kan, kadang-kadang yang bagi hutang kadang salah kita. Tapi ada pun kalau memang dia tak ada rekod, memang kita percaya, tiba-tiba dia tak boleh nak bayar, itu kita kena tuntut lah kan, itu salah dia. Kemudian wajib kita ingat kan, kadang-kadang orang tak bayar hutang kadang-kadang sebab dia tak ingat. Wajib kita ingat kan, besok di hari kiamat besok kau tak ingatkan aku pun, kau tak cakap pun, kau tak ulang-ulang pun, aku dah lupa dah 2 tahun dulu punya cerita. Contoh sebab tu kita sebagai pemiutang wajib kita ingatkan dia, woi hutang kau pergi bayar. Woi, kau mati besok kau jaga. Tak lepas syurga besok. Walaupun kau orang baik, tapi hutang kau tak bayar, tak masuk syurga. Bila wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Bila. Jadilah setakat sini insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa minggu depan minggu kelima rasanya. Kan? Baiklah, yes. Kan? Minggu depan minggu kelima saya tak ada kuliah kat hari sini. Jadi minggu depan kita cuti kot insya-Allah. Ustaz apa lah? Ustaz Nam pun, Ustaz Yu pun boleh ganti. Tak ada masalah. Semua ni boleh ganti ni. Masya-Allah. Hotel. Bila aku tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah amalana kullata wa ighfir lana dhunubana amma wa la tu'adzibna ya Allah yaumil qiyamah. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillah. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Dah tanda. Tanda.